Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Dubai, Emiria Arab Bersatu bagi menghadiri World Climate Action Summit yang diadakan pada 1 hingga 2 Disember 2023 semasa the 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri World Climate Action Summit bersama ketua-ketua negara dan kerajaan yang lainnya. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Al Maktoum Dubai bagi menjunjung keberangkatan baginda ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emiria Arab Bersatu. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh His Highness Saif bin Zayed Al Nahyan, Timbalan Perdana Menteri dan Minister of Interior Emiria Arab Bersatu. Sidang kemuncak tersebut mengalu-alukan para pemimpin dunia untuk membentangkan perkembangan dan aspirasi dalam semua tunggak Perjanjian Paris sekaligus menjana momentum dan bimbingan bagi acara-acara lain yang dianjurkan semasa COP. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiria Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiria Arab Bersatu. Dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri Emiria Arab Bersatu, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiria Arab Bersatu bersempena Hari Kebangsaan yang ke-52 Emiria Arab Bersatu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Tong Lun Sisulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Sonosy Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao serta Kerajaan dan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-48. Akademi Bola Sepak Dash akan menyertai kejohanan bola sepak Piala Albirex Singapura C 2023 akan bermula hari ini. 10 orang pemain yang terpilih mewakili pasukan Akademi Bola Sepak Dash ke kejohanan tersebut bertolak ke Singapura kemarin. Berangkat mewakili pasukan Akademi Bola Sepak Dash Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. 7 pasukan menyertai kejohanan terdiri daripada Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Chinese Taipei, Malaysia, Singapura dan pasukan ITE West. Kejohanan akan berakhir esok. Ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai situasi kemanusiaan di Gaza serta sebagai sebahagian daripada usaha bagi menyokong kutipan tabung bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin di Gaza, Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis malam amal. Majlis berlangsung di Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Cerudong. Pelancaran jualan bunga ros untuk Palestin disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama.
Juga diadakan sesi perkongsian mengenai sejarah dan situasi Palestin daripada Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam, dan Profesor Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muda, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Semua hasil daripada jualan tersebut akan disalurkan ke tabung berkenaan. The first thing they have done was to go to Sultan Abdul Hamid of the Ottoman Empire to ask for the land. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam menganjurkan breakfast dan lonwa atau sarapan pagi dalam gelap sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya yang disambut setiap 3 Disember. Acara merupakan sebahagian dari kegiatan Pesta Disember Brunei ke-7 berlangsung di Ibu Negara. Hadir Puan Yang Terutama Amber Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini. Semasa acara tersebut, para tetamu merasai sendiri cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang penglihatan dengan diberikan pilihan menutup mata dan berjalan sendiri ke Dewan menggunakan tongkat atau dibimbing ke tempat duduk. Selain itu, mereka juga menggunakan deria bau, pendengaran dan sentuhan untuk menikmati sarapan pagi. Indeks harga pengguna IHP tahun ke tahun bagi bulan Oktober 2023 menunjukkan sedikit peningkatan 0.1% berbanding Oktober 2022. Ia didorong oleh peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan sebanyak 2.1%. Manakala harga bukan makanan menunjukkan penurunan 0.5%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh peningkatan harga minuman ringan. Manakala harga bukan makanan menunjukkan penurunan disebabkan oleh harga pengangkutan, perhubungan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain disebabkan oleh penurunan kos penyewaan kediaman. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP juga menunjukkan peningkatan 0.1% didorong oleh peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan. Manakala peningkatan bagi harga bukan makanan disumbangkan oleh pengangkutan, rekreasi dan kebudayaan dan perhiasan perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP boleh didapati di laman sesawang JPES. Bersempena Pesta Disember Brunei ke-7, Radio Televisyen Brunei RTB kemarin merasmikan RTB Mini Media Carnival dan pelancaran aplikasi TV Android RTB Go. Platform baru aplikasi RTB Go untuk TV pintar Android TV dan Google TV merupakan usaha untuk memperluaskan lagi skop penyiaran dan mengikuti trend teknologi semasa dalam industri penstreaman media. Majlis berlangsung di The Mall Gadong. Perasmian dan pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis pelancaran aplikasi TV Android RTB Go turut disokong oleh Imagine Sdn Bhd, Intracorp Brunei dan Neo oleh Advanced Distribution Sdn Bhd. Kendalikan oleh bahagian rancangan radio, Carnival berlangsung sehingga esok Ahad 3 Disember dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Juga hadir Pangeran Haji Ismail bin Pangeran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah RTB. Islam mengajar umatnya menyantuni orang kelainan upaya OKU dalam semua hal, sama ada dalam urusan duniawi ataupun ukhrawi, lebih-lebih lagi dalam perihal ibadat. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat yang bertajuk Semua Manusia Sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara utama dalam ajaran Islam. Tidak ada pengaculian bagi setiap individu yang mukallaf, sama ada mereka insan sempurna atau kelainan upaya. Sebagai masyarakat yang penyayang,
adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sedar dan ingat bahawa kehadiran golongan uku di dunia ini bukanlah untuk dihina dan dicerca. Malah, setiap dari kita mempunyai peranan penting dalam memastikan golongan uku berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Sama-samalah kita ingat dan sedar bahawa golongan uku memerlukan sokongan yang berterusan dari berbagai pihak bagi membolehkan mereka untuk berdikari, bukan sahaja dari segi pembelajaran, bahkan juga dalam bidang pekerjaan. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah Majlis Serantau Arkitek Asia 2023 ARC Asia. Tahun ini Pertubuhan Ukur Juruterang Arkitek Puja Brunei dan Akademi Puja Akademi Sdn Bhd PASB bertindak sebagai tuan rumah ARC Asia. Kemarin diadakan mesyuarat meja bulat Cross Committee CCRT di Universiti Teknologi Brunei. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Awang Haji Mahri bin Haji Abdul Latif, Jawatankuasa Tanggungjawab Sosial Arkitek ACSR Puja dan Arkitek Thomas Cheong, Pengerusi ACSR. Mesyuarat antara lain membincangkan tanggungjawab, mempromosi dan menggalakkan penglibatan profesional muda dengan memberikan sokongan dan peluang rangkaian dalam bidang yang dipilih. Bazar Komuniti Hujung Minggu Tutong Baz sedang berlangsung di kawasan letak kereta kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutong. Diadakan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2023. Bazar berlangsung sehingga esok 3 Disember. Lebih 30 pengusaha menyertai bazar anjuran Jabatan Pandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Bazar antara lain bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbandaran Pekan Tutong. Bazar dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Expo Produk Tempatan 2023 bersempena Pesta Brunei Disember ke-7 sedang berlangsung di Dewan Bridek 1 dan 2 Jerudong sehingga esok 3 Disember. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Disertai oleh 200 buah syarikat, Expo merupakan salah satu usaha pihak kerajaan dalam menyediakan platform bagi syarikat dan pengusaha tempatan mempromosi produk masing-masing secara langsung kepada pembeli. Antara produk yang dipromosikan termasuk pertanian dan agri makanan dan perikanan dan pemprosesan makanan laut. Dalam temu bual bersama RTB, beberapa orang pengusaha mengongsikan keistimewaan produk yang mereka ketengahkan. Membawa campuran di antara bunga-bunga tempatan dan bunga-bunga import seperti bunga peklan. Jadi bunga ini banyak orang kita ni, terutama sekali orang muda-muda yang sudah hendak tahu akan apa bunga peklan itu. Jadi kalau dulu zaman dulu orang suka bunga ini untuk majlis perkahwinan dan sebagainya. Kali ini yang spesialnya ditampilkan iaitu dasar daripada kami punya handcraft kita sendiri seperti kain tenunan asli Brunei, itu seperti kain jong sarat, serbang bangsi yang dihasilkan dasar daripada kain tenunan kita sendiri. Expo Produk Tempatan 2023 dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.